Terima kasih Tan Sri Tan Sri Pengurusi. Saya membawa usul ini bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM10 daripada maksud bekalan B29 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air kod 10,000 emolument, iaitu dengan memotong gaji Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air sebanyak RM10. Tan Sri, Tan Sri Pengurusi, saya bangkit untuk melunaskan peranan saya selaku ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, khususnya di Parlimen Kuala Selangor, dalam rangka melunaskan peranan saya untuk bertanggungjawab menyemak dan mengimbang apa jua polisi-polisi, khususnya di sudut pengurusan pentadbiran hal-hal perjalanan khazanah kekayaan negara ini. Lalu saya bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan dan hak rakyat, dan akhirnya membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Tan Sri Pengurusi yang diganti oleh Datuk Pengurusi. Ya, teruskan dengan. Pertama-tama saya ingin tegaskan bahawa program raksasa penswastaan dalam pentadbiran era Tun Dr. Mahathir telah nyata lebih banyak gagal daripada berjaya. Kalau mau saya bariskan, mungkin akan memakan masa yang panjang. Cukup sekadar saya. Yang Umat, saya ingin maklumkan Yang Umat, you don't have all the time. How much do I have? Saya 10 minit. Tak boleh, tak boleh Pengurusi. Ya. Usul-usul lain paling tidaknya 30 minit. 20. Ya, teruskan Yang Umat. 20 boleh Pengurusi? Terima kasih. Lalu sama ada yang bersabitan dengan IWK, MAS, KTMB, Tenaga, Pos Malaysia, LRT, Putra, Star, monorailnya, terdekat lebuh rayanya dan terkini. Apa yang mau saya bahaskan adalah dari segi sektor industri air. Datuk Pengurusi, rata-ratanya para analis menyebutkan akan gagalnya penswastaan ini justru kerana beberapa faktor. Antara terbesarnya 3. Satu, justru kerana apa yang dikatakan dengan izin capex yang terlalu tinggi ataupun kos pelaburan tinggi yang ditanggung oleh pihak swasta. Keduanya, apa yang disebutkan sebagai masa pelaburan yang terlalu panjang, long gestation period dengan izin. Dan ketiganya, dan ini yang menjadi perkara yang mencetuskan pelbagai huru-hara buat ketika ini, kegagalan melaksanakan tarif yang dijanjikan dalam perjanjian konsesi penswastaan dahulu untuk mendapatkan pulangan yang telah mereka janjikan. Lalu dengan itu kerajaan terpaksa sama ada membayar pampasan, membayar subsidi dan pelbagainya wang rakyat yang terkorban untuk meneruskan rejim penswastaan itu. Datuk Pengurusi, dalam rangka itulah juga ingin saya tegaskan, khususnya bagi menunjukkan bahawa yang ditanggung oleh pihak-pihak swasta ini, yang telah menerima akan projek penswastaan itu sememangnya dalam hal konyolnya dahulu untuk mengambil alih kos daripada kerajaan ke pihak swasta. Tetapi hari ini nyata bahawa dalam sektor-sektor tertentu, khususnya utility ini, pelaburan capital expenditure capex itu memang tinggi. Contohnya, hari ini 4 pemilik konsesi air di Selangor, 3 yang merawat, 1 yang mengagih, Puncak Niaga, Puncak Niaga, Splash dan Abbas, dan Syabas yang mengagih air. Maka keseluruhan 4 pemilik konsesi ini menanggung
hutang yang sebanyak berjumlah RM6.4 bilion. Lalu dengan itu, Datuk Pengerusi, tatkala kerajaan pusat membentangkan lalu meluluskan dalam tahun 2006, ketika itu kerajaan BN punya 2/3 majoriti, apa yang ditanggapi oleh pihak para analis tidak dapat dielakkan persepsi bahawa ia semacam satu backdoor ataupun backhanded dengan izin bailout bagi menyelamatkan pemilik-pemilik konsesi ini. Itu nyata dengan apa yang telah diluluskan dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Akta Perkhidmatan Industri Air WASIA, Water Services Industry Act, dengan izin yang kedua-duanya membawa kepada satu penstrukturan semula air. Lalu Datuk Pengerusi, dengan itu berlakulah apa yang disebut-sebutkan hari ini sebagai satu rejim baru. Tamat sudah konsesi-konsesi air yang diberikan kepada pihak-pihak swasta selama 20 hingga 30 tahun, dan akan bermula satu rejim baru yang disifatkan sebagai lease right ataupun pajakan dan sewaan kepada pihak-pihak yang diberikan tanggungjawab itu. Datuk Pengerusi, lalu kalau tidak saya fokuskan kepada apa yang sedang berlaku hari ini, kita dapati bahawa kini dua negeri selesai melakukan penghijrahan semula ini. Air yang satu masa dahulu miliknya kerajaan negeri, sudah sekarang dengan WASIA dan SPAN berada dalam senarai bersama concurrent list dalam Perlembagaan Persekutuan Federal Constitution. Sekaligus juga kita dapat lihat bahawa di negeri-negeri seperti Melaka dan Negeri Sembilan, ia diberikan kembali kepada kerajaan negerinya. Namun di negeri Johor, atas apa jua sebab yang mungkin tidak boleh saya huraikan dengan panjang lebar, diberikan kepada Johor, Syarikat Air Johor SAJ, yang bukannya milik kerajaan negeri tetapi milik swasta. Namun dalam pertikaian yang telah berlaku di negeri Selangor ini, Datuk Pengerusi, sehingga kini kita dapati bahawa setelah 2 tahun lebih kerajaan negeri Selangor yang dipimpin dan ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah Menteri Besarnya Yang Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, sehingga kini persoalan penghijrahan semula ataupun penstrukturan air itu tidak dapat diselesaikan. Nyata dalam perkara ini semacam wujud satu kecenderungan sementara menyaksikan pelbagai masalah yang terbit daripada khususnya kerana air itu tidak diurus dengan satu yang bersifat integrated dan holistik, yang sebenar-benarnya merupakan matlamat WASIA dan juga matlamat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN itu diwujudkan. Lalu nyata dalam hal ini, Datuk Pengerusi, bagaimana ketika kita memerhatikan ya dari sudut prestasinya pihak swasta, pemilik swasta ini yang ketika telah jelas ya tidak sekaligus tidak memenuhi dan tidak punya compliant kepada perkara-perkara yang merupakan terma-terma konsesi tersebut, ada kecenderungan buat hari ini, sehingga kini dalam rundingan ini menterinya akan membelakangkan semangat Water Services Industry Act itu sendiri dan semangat yang mahu sebenar-benarnya melindungi rakyat dengan memberikan pihak swasta yang jelasnya atau pengusi telah tidak mematuhi terma-terma perjanjian konsesi yang merupakan perjanjian tripartite antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pihak-pihak pemilik konsesi tersebut. Datuk Pengerusi, sebagai contoh,